Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Hari ini Cikgu Sheila ada kelas geografi bersama pelajar 3 Gemilang dan 3 Azam. Okey, cara pembelajaran hari ini adalah menggunakan PowerPoint dan ClassPoint. Yang mana kita tak ada Google Meet, hanya secara interaktif, secara online, serentak lah. Okey, tengok kepada yang pertama ni just untuk ice breaking. Diminta pelajar untuk uploadkan gambar daripada telefon bimbit mereka. Okey, pelajar hanya perlu menaikkan classpoint.app tu, isikan nama dan kod kelas, kemudian dia terus boleh upload gambar yang ada dalam handphone mereka lah. Okey, arahan diberi di dalam WhatsApp group. Okey, jika mereka tak faham. Okey, kemudian ini antara gambar-gambar yang pelajar hantar lah. Okey, ada, saya simpan sebagai slide. Ada gambar dan ada nama pelajar tersebut di dalam setiap slide. Okey, kelas ni kelas pukul 7.30 pagi. Jadi masa ni belum ramai yang bangun lah ni. Ada seramai ini sajalah yang masuk kelas saya pagi tadi. Okey, saya hanya buka laptop, buka slideshow dan pelajar hanya tengok di paparan handphone masing-masing lah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar bab 8 geografi, yang mana sebelum ni telah diajar dan explain sebelum cuti. Hari ini kita buat ulang kaji sedikit sebelum kita pergi ke topik 9. Okey, yang ini adalah screenshot daripada buku teks. Okey, taburan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, yang mana kita akan bincangkan dekat gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan conifer. Okey, pelajar akan diminta untuk melihat buku surat ni lah. Cikgu pun akan bagi buku surat daripada buku teks, dia tembus kat 135 untuk pelajar tengok, pelajar buat rujukan, sebab nanti akan ada latihan berkaitan peta ni. Okey, jadi pelajar akan tengok lah. Okey, kalau warna orange tu hutan conifer. Okey, kalau warna hijau muda tu hutan gurun panas. Kalau warna grey tu hutan daun luruh sederhana. Dan warna hijau pekat untuk hutan monsun tropika. Jadi masa ni pelajar akan tengok buku teks masing-masing dan juga tengok slide presentation lah. Okey, video ni saya akan hantar juga kepada pelajar sebagai video explainer apa yang kita dah buat semasa kelas tadilah. Okey, dia belajar geografi ni dia banyak kena alert tentang graf, tentang peta-peta. Kemudian bila pelajar dah tahu dekat mana kedudukan-kedudukan dia, kita masuk pula dekat ciri tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan conifer, yang mana setiap tumbuhan dan haiwan tu berbeza. Okey, dia tak sama setiap tempat. Okey, yang itu pun memang dah dibincangkan sebelum cuti sekolah hari tu. Okey, kemudian tengok kepada kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar lah. Okey, yang mana ada tumbuhan semula jadi sebagai penghalang hakisan, yang mana kita tahu akar-akar pokok boleh menghalang daripada berlakunya hakisan. Kemudian sumber perubatan pula, ada setengah pokok tumbuhan yang mana daun dia, akar dia, buah dia semua boleh dijadikan sebagai sumber perubatan. Okey, kemudian sebagai sumber ekonomi. Okey, ekonomi ni kalau kita bercerita tentang ekonomi, maknanya apa-apa yang boleh menjana pendapatan yang dijual, itu menyumbang kepada ekonomi lah. Kemudian pelancongan pula, macam yang diberitahu tadi, setiap tempat tak sama haiwan dia. Jadi dia boleh dimasukkan di bawah sektor pelancongan. Okey, ini semua pelajar dah faham. Kemudian kita akan buat latihan berpandukan buku teks. Okey, latihan yang pertama adalah slide drawing. Yang ini sama macam yang ditunjukkan pada slide awal-awal tadi. Pelajar hanya perlu memadankanlah jawapan mana yang betul. Hutan conifer di kawasan mana, gurun panas, daun luruh sederhana dan kawasan hutan monsun tropika. Okey, ada A, B, C, D di situ dan pelajar hanya perlu padankan sahajalah.
Okey, mereka boleh buka handphone mereka, masuk class point tadi. Kemudian boleh gunakan jari sahaja untuk memadankan soalan dan jawapan yang betul. Okey. Pelajar akan tengok buku teks muka surat 135. Dan latihan ni pun latihan daripada buku teks juga yang cikgu dah screenshot. Jadi pelajar akan buat latihan ni bersama-sama lah secara interaktif. Dan pelajar akan bila dia submit dia punya jawapan, paparan terus berada dekat saya punya PowerPoint lah. Itu kelebihannya saya suka menggunakan class point tu. Okey, dan setiap slide pelajar yang dia jawab, cikgu boleh tanda sebab ada nama. Setiap slide tu ada nama pelajar masing-masing. Okey, jadi cikgu boleh terus menandalah yang mana betul, yang mana salah. Okey. First tadi ganda hantar, kemudian cong. Bagi kita tandalah semua-semua ni dan nanti saya akan hantarkan semula yang telah ditanda ni kepada pelajar-pelajar. Okey, ada yang kreatif tu dia boleh, sebab pen ada banyak sebenarnya, ada warna-warna pilihan. Jadi mereka boleh tandalah ikut kreativiti masing-masing. Dan soalan ini kita tengok semua jawapan dia betul. Okey, semua padankan dengan jawapan yang betul lah. Okey, dekat kawasan mana beradanya konifer, gurun panas, hutan daun luruh sederhana dan hutan monsun tropika. Okey, kemudian pergi kepada slide yang kedua. Soalan kedua, berikan ciri tumbuhan liar pula semula jadi di gurun panas. Okey, yang ini pelajar boleh tengok dekat buku teks juga. Okey, pelajar-pelajar kita belum dedahkan cara untuk menjawab betul-betul. Jadi mereka salin terus menaip daripada buku teks tu. Kalau tengokkan dekat buku teks buku surat 137. Okey. Ada nama pelajar dan ada dia punya jawapan masing-masing lah. Jadi secara tak langsung slide yang ada ni saya akan jadikan sebagai evidence. Kita tanda dan kita pulangkan balik kepada pelajar lah. Okey. Ada pelajar yang jawab betul, ada pelajar yang jawab salah. Okey. Kita tandakan aja. Kemudian nanti slide-slide ni akan dipulangkan kepada pelajar dalam bentuk PDF dan juga saya akan buatkan dalam bentuk yang slide tu. Okey. Okey, ada yang jawapan betul walaupun kita dah bagi buku teks. Ada yang jawab salah. Okey, tak apa, kita betulkanlah. Kenapa penaga buluh kayu jati tu salah? Sebab tumbuhan ni tidak berada di kawasan gurun panas. Okey, mungkin dia silap tengok lah tu. Okey, kemudian untuk yang kedua, yang seterusnya, ciri hidupan liar di hutan monsun tropika. Yang ini pun dalam bentuk short answer. Saya akan dapat terus collect dia punya nama dan jawapan pelajar masing-masing lah. Okey, yang ini pun pelajar boleh terus tengok je dekat muka surat 139 buku teks. Tak ada masalah dekat situ, pelajar akan lihat lah. Okey, tapi bila pelajar dia bagi contoh, walaupun pelajar bagi 5 contoh, selalunya cara kita semak 1 atau 3 contoh tu, maka dia akan dapat 1 jugalah. Okey, sebab kat sini saya mintakan soalan ni minta ciri-ciri, bukan minta contoh. Yang ini semua dalam bahagian short submission lah. Okey, kemudian latihan objektif pula. Kenapa pokok di hutan konifer berbentuk kon? Okey, A ke B ke C? Jawapan dia adalah A. Untuk elakkan sajilah. Okey, kemudian kepentingan hutan paya air masin untuk halang hakisan pinggir laut. Okey, ada leaderboard. Okey, Leong dapat tempat pertama sebab dia paling pantas dan jawapan dia tepat lah. Okey. Kita tengok. Kemudian last sekali, sumbangan teman semasa di depan dia kepada ekonomi sebuah negara. Okey, macam tadi saya dah sebut, ada je ekonomi, dia akan kaitkan dengan pendapatan. Jadi kat sini jawapan dia adalah A ke B ke C ke D.
A. Menjana pendapatan negara. Jadi ekonomi dengan pendapatan. Jadi jawapan kita adalah A. Ini jawapan pelajar. Masih ada yang salah. Okey, ekonomi tu ekonomi dengan menjana pendapatan negara. Okey, kemudian pergi ke latihan terakhir. Senaraikan kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang ini kita kumpul secara word cloud lah. Bila word cloud tak ada nama, paparan nama, jadi pelajar boleh type saja berapa banyak yang dia nak dan submit kepada cikgu. Okey, yang ini pun ada dalam buku teks dan ada juga dinyatakan masa awal-awal slide tadi. Jadi memang dalam sejam setengah latihan ini dibuat. Okey. Semoga berjumpa lagi untuk next class. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.